Okay, so selamat pagi ya, Mr. Vic Nizam, Vicky ya. Okay, so hari ini kita ada sedikit membual lah untuk kita merangka macam mana kita dapat meningkatkan kaedah ataupun pendekatan keusahawanan lah, ilmu keusahawanan yang bakal kita laksanakan di peringkat industri dan juga di peringkat nasional. Jadi kita dimintalah untuk mendapat beberapa feedback dan juga maklum balas dari pelajar dan juga alumni dan juga dari usahawan lah yang melaksanakan aktiviti keusahawanan. Maksudnya walaupun dia bekerja tetapi dia juga mempunyai perusahaan ataupun mempunyai kita kata perniagaan lah ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi saya tidak mengambil masa yang lama sebab saya nak melihatlah apakah cabaran perbandingan antara di masa belajar dulu dan juga semasa bekerja. Mungkin ada gap ataupun jurang antara pengetahuan yang dipelajari di universiti dan ilmu sebenar yang dipelajari di industri ataupun semasa menjalani aktiviti keusahawanan ataupun semasa melaksanakan perniagaan tu lah. Okey. Okey, boleh dengar? Boleh Doktor. Okey, so saya tanyalah dulu sikit. Kita sikit mungkin apakah anda tahu kepentingan ilmu pengetahuan dalam pembangunan kerjaya? Dekat universiti, ilmu keusahawanan yang diajar adalah daripada asas. Kita kira sebagai fundamental. Okay, supaya kita lebih jelas bagaimana dia punya workflow, bagaimana dia punya fundamental dia untuk sebelum kita melangkah lebih jauh. Dia umpamanya macam ni lah. Kalau sebelum kita melukis contohnya kan, kalau sebelum kita melukis, kita kena tahu at least beberapa perkara asas seperti bagaimana nak tulis garisan yang lurus, bagaimana nak buat bulat. Begitu juga dalam perkara ni, universiti telah memberi pendedahan lebih awal supaya kita lebih bersiap sedia untuk menghadapi dunia luar. Kerana dekat dunia luar ni saya yakin dan percaya hampir 70% masyarakat kita terlibat dalam aktiviti keusahawanan. Jadi universiti menjadi tunjak ataupun lebih spesifik lagi kita boleh cakap sebagai kickstarter lah. Okay, untuk mengenal pasti dia bukan saja memberi ilmu tetapi dalam masa yang sama dia mencukil bakat pelajar untuk dia lebih mengenal pasti diri dia sendiri sama ada minatnya ke arah keusahawanan ataupun tidak. Jadi bagi saya segala yang dipelajari di universiti ini adalah satu kickstarter. Dalam apa pun kita buat kita mesti ada something macam orang yang mulakan, orang yang mencungkil bakat yang ada ataupun sebagai pemula lah kata orang. Jadi dalam konteks itu Universiti Malaysia Kelantan ni menjadi kickstarter lah untuk pelajar untuk menjadi seorang usahawan pada masa akan datang. So itu adalah pilihan mereka sama ada nak ataupun tidak, tetapi secara fundamentalnya mereka tahu asas macam mana things are getting work. Okey, sebelum kita bincang yang lebih lanjut lagi, mungkin saudara Wiki boleh ceritakan sikitlah aktiviti keusahawanan ataupun perniagaan yang dilaksanakan selepas bergraduat dari Universiti Malaysia Kelantan. Sewaktu di Universiti Malaysia Kelantan, saya ada dua perniagaan pada waktu itu, tetapi dua-dua ni adalah berkaitan dengan media. Satu adalah stesen radio dan lagi satu adalah produksi video. Okay. Selepas beberapa tahun saya meneruskan video produksi sehingga ke hari ini. Okay, walaupun saya bekerja sebagai seorang videografer di sebuah syarikat, tapi sebagai part time saya ada projek-projek yang ada kaitan dengan videografi. Jadi perniagaan yang saya lakukan sekarang ni adalah perniagaan videografi
ya, videografi ataupun apa-apa yang ada kaitan dengan media, ya, media marketing, ya, di bawah brand saya Chili Don. Okay, dalam masa yang sama saya ada juga dua lagi brand. Okay, salah satunya adalah Wovik, okay, brand pakaian saya sendiri. Okay, yang kedua adalah dalam perancangan untuk membina balik lah. Ya, saya sedang membina sebuah perniagaan berasaskan kelapa. Ya, so itu adalah beberapa aktiviti perniagaan yang sedang saya lakukan sekarang. Okey, saya terus pada soalan lah, soalan cabaran dalam mempelajari ilmu pengetahuan tu macam mana? Maksudnya apa yang perlu ditambah baik lah? Saya tak pergi detail lah, mungkin ini antara panduan lah dalam soalan tersebut lah. Apakah yang perlu ditambah baik lah? Okey, selain yang dah telah dipelajari di universiti. Apakah kaedah yang ataupun perkara yang kata ada gap lah di industri, maksudnya kalau boleh kita perlu belajar di universiti lebih awal. Sebenarnya dekat Universiti Malaysia Kelantan ataupun sebab saya biasa dengan Universiti Malaysia Kelantan. Jadi antara perkara yang saya rasa yang perlu ditambah baik adalah dari segi hands on. Ya, hands on pelajar, ya. Mungkin teori sebanyak 40%, praktikal sebagai 60%, ataupun dilanjutkan practicality itu lebih lagi, kerana satu perkara yang saya sedar bila saya dah keluar daripada universiti ini, dekat dunia luar ni banyak kerja, banyak update yang perlukan kita hands on. Ya, hands on. Dan lagi satu perkara, saya rasa semua sedia maklum bahawa dunia sekarang ni dia menuju ke arah Industrial Revolution 4.0. Ya, Industrial Revolution 4.0 ni maksudnya tenaga manusia ni kurang digunakan, ya, kurang digunakan, dan disebabkan itulah dekat luar ni ramai yang walaupun dah bergradua, diorang tak dapat kerja dan sebagainya. Jadi pendedahan ni saya rasa patut diberi lebih awal supaya pelajar-pelajar ni lebih awal, okey, sewaktu di universiti lagi diorang dah boleh berfikir, okey, macam mana mereka nak menghadapi cabaran-cabaran sebegini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang saya cakap tadi adalah hands on. Ya, sebab apa dekat luar ni, walaupun secara fundamentalnya kita belajar dekat universiti, andai kata kalau kita dapat apply terus, ya, secara hands on, saya rasa yang tu akan memberikan pelajar satu gambaran yang jelas macam mana industri ini berkembang mengikut arus masa. Ya, sebab saya sedar satu perkara, every day kita akan dapat update baru. Ya, every day. Hari-hari kita akan dapat update baru. Hari-hari kita ada startup yang baru. Hari-hari kita ada peluang-peluang yang baru. Ya, baru-baru ni saya terlibat dengan digital Penang, sebuah agensi kerajaan digital Penang, dan saya sedar bahawa kita sebenarnya ada banyak startup, okey, tetapi mereka ni saya tak pasti sama ada mereka ni dapat informasi ataupun tidak. Sebab apa? Kita ada funder. Ya, sebab apa? Saya yakin setiap startup ni dia perlukan funding, ya, funding untuk dia punya bisnes berkembang dan sebagainya. Jadi apabila kita attach dengan industri, inilah update-update penting yang kita akan dapat supaya daripada universiti lagi kita dah boleh push, ya, supaya bila dah habis pelajaran nanti tak adalah kita hanya mencari kerja, tetapi kita juga boleh mewujudkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Okey, pandangan yang bernas maksudnya mungkin berdasarkan pengalaman, kombinasi ilmu starting ataupun starter yang kita belajar di universiti dan juga pengalaman di industri. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya lah. Ada sedikit je soalan, mungkin kita tengok sekarang penggunaan teknologi digital ataupun teknologi cyber fizikal lah, maksudnya untuk meningkatkan experiential learning. Sekarang ada menggunakan kaedah
gamification, menggunakan game sebagainya, tapi dalam konteks pendidikan keusahawanan. Rasanya dalam penggunaan teknologi digital ni, apakah yang kita boleh buat? Mungkin kita boleh apakah yang rasanya banyak membantu dalam kita mempelajari lah, pengetahuan ataupun update dalam melayari lah kerjaya sebagai usahawan di luar sana. Maksudnya kaedah macam mana? Ada pendekatan secara 360 ke, ataupun pendekatan yang macam mana yang diperlukan oleh para graduan ataupun sesiapa sahaja yang ingin menceburkan diri dalam keusahawanan ni. Okey. Dari sudut maklumat yang macam mana ataupun platform yang macam mana yang diperlukan? Saya rasa sekarang ni hampir semua dah jadi macam fleksibel. Macam dulu kita tak pernah terfikir bahawa kita akan kebanyakan daripada pekerja-pekerja ataupun usahawan-usahawan ni menggunakan pendekatan work from home sebagai contohnya, ataupun Google Meet, ataupun apa kita panggil Zoom Meet, okay? Dan saya rasa semua sedia maklum bahawa dalam mengarus pemodenan yang akan datang bermula daripada tahun 2020, sebagai contoh macam Facebook, Facebook dia rebrand balik dia punya brand dia sebagai Metaverse, okay? Di mana dia lebih kepada virtual reality, dia lebih kepada virtual reality punya. That mean dia menuju ke arah, saya rasa mungkin dalam 2050, okay, kita dah tak ada perjumpaan secara fizikal. Jadi bagi saya, untuk menghadapi masa yang akan datang, itu yang daripada awal lagi saya bagi tahu bahawa hands-on yang perlu, yang diperlukan oleh pelajar ni, mereka kena lebih proaktif. Proaktif. Kenapa saya cakap proaktif? Walaupun teknologi tu ada, tetapi kalau pelajar tu tidak ada observation skill, okay, anda kata pelajar tu dia tidak lebih proaktif, so teknologi-teknologi ni akan menjadi ketinggalan. Dan pada masa akan datang, saya yakin dan percaya bahawa lagi-lagi adanya Industrial Revolution 4.0 ni, saya rasa kita dah tak akan bekerja di kilang ataupun di physical store. Sebab apa? Daripada physical store sekarang ni pun orang semua migrate kepada online. Ya? Dan ini adalah salah satu pendekatan yang harus dipandang serius. Ya? Sebab apa? Kalau dulu, kalau kita nak beli something, contohnya kita nak memborong barang daripada China, kita perlu ke sana. Ya? Tetapi sekarang ni dunia dah berubah, ya, dengan adanya augmented reality, ya, virtual reality, ya. Mungkin pada masa akan datang kita tak perlu ke sana. Mungkin dengan adanya teknologi hologram dan sebagainya, kita boleh preview barang, ya, duduk di tempat yang kita ada, ya, walaupun barang itu adalah daripada China ke daripada luar negara mana-mana. Okay. Jadi bagi saya asasnya adalah pelajar perlu ada satu pemahaman secara kita panggil apa, diorang lebih menjadi proaktif, ya, untuk mengenal apakah update-update baru yang ada supaya kita boleh utilize lebih awal, ya, kita bersedia lebih awal untuk menghadapi arus yang sangat hebat pada masa akan datang. Jadi bagi saya persiapan dan pendedahan tentang perkara-perkara ni harus diutamakan supaya satu hari nanti orang lain dah sampai ke level 10, kita masih dekat level 1. Alright. Dan inilah persiapan-persiapan yang saya sendiri sedang lakukan, ya, supaya kita up to the date, ya. Dalam masa yang sama kita memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur kita nanti, ya, supaya kita lebih up to date. Ya.
Okay, so saya rasa pelajar pun memang kena looking forward lah to that direction. Yes. So saya pun personally rasa bangga jugalah sebab pelajar dari Universiti Malaysia Kelantan ni mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang amat kuat. Doktrin betul. keusahawanan yang tinggi supaya lebih fleksibel dan berdaya saing untuk berkecimpung dalam industri kreatif ni sebagai seorang usahawan dan juga penggiat profesional yang menawarkan perkhidmatan dalam teknologi kreatif ni. Okey, saya rasa mungkin kita boleh simpulkan sedikit saya rasa daripada maklumat yang diperolehi. Terima kasih. Kita tahu maksudnya kita kena ada satu kaedah yang kita boleh bangunkan sebagai simulasi. Saya rasa dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, kita boleh membuat simulasi dengan lebih realistik. Betul Betul, dengan adanya rangkaian network yang laju sekarang ni dan juga senang kita nak order barang dan sebagainya. Kalau dulu kita kena bergerak secara fizikal, tetapi walaupun kita berada di desktop ataupun di paparan skrin ni, kita boleh buat simulasi kepada pendidikan keusahawanan, nak order barang, nak buat marketing dan sebagainya. Jadi the ecosystem is there. Cuma pelajar perlu meningkatkan daya kreativiti dalam membuat simulasi tertentu. Jadi saya percaya mungkin pandangan daripada industri boleh membantu para pendidik keusahawanan kita untuk merangka satu simulasi yang berteraskan teknologi digital menggunakan ICT dan juga simulasi secara maya untuk kita lebih mempelajari secara experiential learning lah. Okay? Walaupun tidak secara fizikal tetapi secara kognitifnya kita belajar simulasi tersebut berlaku secara kognitif, secara experience yang jelas lah, experience benar. Walaupun macam itulah. Sebab aktiviti sekarang pun dah memang sama kan. Okey, aktiviti sekarang pun memang kita bergerak secara maya, order barang dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh tambah baik dari aspek pendedahan keusahawanan untuk kita bantu para pelajar memahami lebih awal. Okey. Pengalaman sebenar di industri. Okey, mungkin kata terakhir atau pandangan terakhir dari ni. Mungkin apakah rasanya dapat diterjemahkanlah kemahiran dan juga pengalaman yang dipelajari, kombinasi antara di universiti dan juga di industri sekarang untuk menyumbang kepada perkembangan keusahawanan di Malaysia. Macam mana? Okey. Walaupun dekat universiti ni kita belajar secara fundamental, tetapi harus diingat bahawa ada beberapa perkara yang bakal-bakal usahawan ni perlu ambil perhatian. Okey, ini berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Dan saya pun sedang belajar untuk menjadikan proses saya ni lebih mudah, lebih lancar dan lebih baik. Jadi dalam proses ni apa yang saya belajar adalah yang pertama, carilah mentor. Pada waktu saya belajar dulu, mentor saya adalah Dr. Ning Zulkarnain, Dr. Khairul Azhar. Saya ingat lagi pada waktu tu saya di tahun 1, semester 2. Saya dah pergi cari mentor supaya saya ada satu guidance. Dan disebabkan adanya mentor ni lah saya rasa saya tak tercicir. Saya tak tercicir. Percayalah. Saya pernah pesan pada diri saya, jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai. Ada benda kita rasa kita tahu semua benda, tetapi percayalah dalam kita tahu semua tu ada benda yang kita tak tahu sebenarnya. Jadi untuk menutup lubang-lubang yang kita tak tahu ni, kita perlukan mentor yang boleh guide kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah libatkan diri dengan circle yang ada minat yang sama dengan kita. Circle ni sangat penting. Sebab apa? Circle inilah yang bakal melaraskan kita punya mindset. Kita punya matlamat. Bila kita ada satu circle yang lebih berjaya, contohnya wujudkanlah circle dengan orang-orang yang lebih berjaya, orang-orang usahawan-usahawan yang lebih berjaya. Dia circle ni bukan sahaja untuk mindset tetapi untuk networking. Sebab zaman sekarang ni networking sangatlah penting. Percayalah, kita ada strong fundamental ilmu macam mana pun, networking dan circle adalah sangat-sangat penting. Okey. Yang ketiga adalah
observation skill sangat-sangat penting. Observation skill, analytic skill sangat-sangat penting. Sebab apa? Observation skill dan analytical skill ni bakal membantu sesiapa sahaja, sama ada anda usahawan ataupun tidak, okey, untuk menyelesaikan masalah. Business is solving people's problem. Okey, kita apa orang panggil, menyelesaikan masalah orang. Jadi dua skill ini sangat-sangatlah penting. Sebab apa? Like observation skill. Observation skill kita ni kita perlu ada sebab apa? Kita observe apa yang sedang berlaku di dunia. Ya, supaya kita tak ketinggalan. Ya. Supaya kita tak ketinggalan. Analytical skill ni sangat-sangat penting untuk kita menyelesaikan masalah yang bakal kita hadapi. Ya, dalam tu kita akan ada risk management, ya. Supaya kita boleh kenal risiko-risiko kita dan kita boleh kurangkan. Sebab inilah benda-benda yang menyebabkan kebanyakan orang gagal walaupun mereka startup. Ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang penting yang harus di take note. Di samping kita memperkukuhkan fundamental kita sejak universiti lagi. Jadi jangan tunggu untuk keluar daripada universiti baru kita nak cari benda-benda ni, tak. Okey, sejak daripada universiti cari mentor. Okey, cari lecturer, cari mentor. Ya, supaya kita tak membazir masa. Okey, dan akhir kata saya selalu cakap dengan orang lah. Kalau kita nakkan sesuatu, letaklah usaha, ya. Letak usaha, kemudian tawakal. Dan antara perkataan yang saya guna, saya rasa Dr. Nick pun selalu tahu, saya guna menjada wajada. Dan di akhirnya adalah kun fayakun, biar Tuhan yang tentukan. Jadi saya mengucapkan all the best. Semoga berjaya kepada semua pelajar yang bakal menceburi dalam bidang keusahawanan. Percayalah, ini permulaan yang sangat-sangat baik untuk anda mulakan di waktu belajar lagi. Okey, jadi semoga semua berjaya. Jumpa lagi. Okey, terima kasih Wiki, dan saya mewakili Dr. Nine TV juga mengucapkan selamat maju jaya dan teruskan menyokong Dr. Nine TV, dan akhir kata terima kasih dan selamat maju jaya. Selamat maju jaya.